Bayangkan, seseorang yang pernah mendakwa dirinya menjadi mangsa, tetapi akhirnya bertukar menjadi pembunuh. Ini bukan cerita filem. Ini kisah sebenar tentang dendam yang menunggu 4 tahun untuk dibalas. Pada tahun 2017, seorang wanita bernama Chelsea Perkins membuat satu laporan serius. Dia mendakwa dirinya telah dirogol oleh seorang lelaki bernama Matthew Dunmeyer. Namun, seperti banyak kes lain, pihak berkuasa tidak dapat meneruskan pendakwaan kerana kekurangan bukti. Kes itu senyap, tiada hukuman, tiada keadilan, sekurang-kurangnya pada pandangan dia. Dan disitulah semuanya bermula. 4 tahun berlalu. Chelsea bukan lagi wanita yang sama. Dia pernah berkhidmat sebagai anggota Coast Guard Amerika Syarikat. Kemudian menjalani kehidupan berbeza, termasuk aktif di platform dewasa. Tetapi satu perkara tidak pernah berubah. Memori lama yang didakwanya sebagai trauma. Mac 2021, Chelsea memandu lebih 300 batu dari Virginia ke Ohio. Perjalanan itu bukan spontan, bukan kebetulan. Ia dirancang. Dia menghubungi Matthew, berpura-pura mahu bertemu, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Matthew, seorang lelaki berusia 31 tahun, seorang ayah, tidak tahu apa yang bakal menantinya. Malam itu, mereka bertemu. Malah, menginap bersama di sebuah rumah sewa. Tiada pergaduhan, tiada tanda bahaya. Semuanya kelihatan normal. Keesokan harinya, Chelsea mengajak Matthew ke satu tempat, Cuyahoga Valley National Park, Ohio. Sebuah kawasan hutan, sunyi, terpencil. Mereka berjalan melalui laluan kecil, melewati kawasan tanah perkuburan, masuk lebih dalam ke hutan, jauh dari orang ramai. Dan disitulah segala-galanya berubah. Tanpa amaran, Chelsea mengeluarkan pistol yang telah dibawanya dari awal. Satu tembakan dilepaskan, tepat ke belakang kepala Matthew. Dia mati di tempat kejadian. Tiada pergaduhan, tiada peluang untuk melawan, tiada saksi. Hanya satu peluru dan satu rancangan yang telah lama menunggu. Namun yang lebih mengejutkan, selepas membunuh, Chelsea tidak terus melarikan diri pulang. Dia memandu ke Michigan dan mendapatkan tatu tali gantung, noose, di lengannya. Seolah-olah satu simbol. Simbol apa? Penyesalan atau kemenangan? Tiada siapa tahu. Beberapa hari kemudian, mayat Matthew ditemui oleh pendaki di dalam hutan. Siasatan bermula dan perlahan-lahan semua jejak membawa kepada satu nama, Chelsea Perkins. Keadilan atau pembunuhan. Jika seseorang gagal mendapat keadilan, adakah dia berhak mencipta keadilannya sendiri? Selepas pembunuhan itu, Chelsea cuba menutup jejaknya. Penyiasat menemui bukti penting. DNA pada senjata, rekod perjalanan, data telefon, malah satu nota yang dipadam dari telefonnya. Nota palsu yang cuba menggambarkan seolah-olah Matthew membunuh diri. Tetapi, rancangan itu tidak sempurna. Desember 2021, Chelsea akhirnya ditangkap oleh FBI. Dan kes ini menjadi perhatian seluruh negara. Di mahkamah, pendakwa menyatakan ini bukan tindakan spontan. Ini adalah pembunuhan yang dirancang, dingin, tersusun. Motifnya, balas dendam. Chelsea pula mempertahankan dirinya. Dia mendakwa mengalami trauma dan PTSD akibat serangan seksual masa lalu. Dia meminta simpati, dia meminta kefahaman. Tetapi hakim melihat sesuatu yang lain. Bukan sekadar trauma, tetapi satu keputusan. Keputusan untuk memandu ratusan batu, membawa senjata, menipu mangsa, dan menarik picu. Akhirnya, Chelsea mengaku bersalah atas tuduhan pembunuhan tahap kedua. Dan pada tahun 2025, dia dijatuhkan hukuman 22,5 tahun penjara. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Kerana kes ini mencetuskan perdebatan besar di internet. Lon Forkum, Adam yang Zibersta, dia mangsa sistem yang gagal. Lon Forkum, Adam yang Zibersta, dia hanya menuntut keadilan. Tetapi ada juga yang tegas berkata, ini bukan keadilan, ini pembunuhan. Hakikatnya, undang-undang tidak membenarkan sesiapa menjadi hakim, juri, dan pelaksana hukuman sendiri. Walaupun luka itu benar, walaupun trauma itu nyata, mengambil nyawa orang lain tetap satu jenayah. Dan di tengah-tengah semua ini, ada satu lagi realiti yang sering dilupakan. Seorang anak kehilangan ayahnya. Sebuah keluarga hancur selamanya.